Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu dalam 19 Ramadan untuk topik seterusnya dan dalam bahagian perbincangan, iaitu bagaimana dalam bahagian perbincangan ini kita nak tulis dalam konteks penulisan penyataan untuk menulis bahagian perbincangan dalam sebuah penyelidikan. Pakcik ambil beberapa contoh. Hari ini secara ringkasnya hanya melibatkan satu slide saja. Jadi saya syorkan kepada semua researcher daripada penulis yang menulis bahagian perbincangan ni, researcher, penyelidik dari segi penulis tesis, master atau PhD maupun penulis research grant, kita boleh menulis dalam bahagian perbincangan ni melibatkan beberapa contoh. Antaranya, antara usaha-usaha kita bila kita membaca sebuah artikel jurnal maupun baca disertasi atau tesis, di dalam bahagian perbincangan itu kita boleh buat ibarat seperti copywriting. Okey, perkongsian pakcik ini sangat terhad. Okey, ada sebuah buku daripada Manchester University. Dia telah menghasilkan buku Academic Prize Bank. Di situ satu buku yang menarik. Tapi dalam buku tu adalah bahasa Inggeris, menulis bagaimana di ibarat penulisan dari segi huraian kan. Ibarat dalam bahasa sekarang ni copywriting, penulisan. Kita cuma memasukkan kita punya fakta dengan blendkan ayat huraian tu supaya kita dapat menuliskan kepelbagaian menulis dalam sebuah tesis. Okey, bukan hanya dalam bab perbincangan lah, tapi di bab-bab yang lain juga dalam penulisan pernyataan masalah, penulisan synthesize, sama ada kualitatif atau kuantitatif, penulisan bab metodologi, penulisan berkaitan analisis dan juga penulisan berkaitan perbincangan. Jadi untuk hari ini pakcik kongsikan satu slide nak tunjukkan beberapa pernyataan atau ayat yang kita boleh guna dalam konteks penulisan dalam sebuah penyelidikan, terutama dalam menulis bahagian perbincangan. Jadi kita go through satu persatu. Tak banyak minta maaf atas kekurangan ini, pakcik tak cover banyak, satu slide saja. Di sini pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pernyataan untuk kita menuliskan perbincangan at least. Tapi saya mohon untuk semuanya kita boleh tambah lagi. Dalam buku Academic Writing pun ada banyak contoh. Buku Academic Prize Bank Manchester University tadi pun banyak contoh. Jadi koleksi tesis dan juga koleksi artikel kita juga kita buka di bahagian perbincangan dan kita boleh bangunkan beberapa copywriting ataupun penulisan ayat-ayat dalam penulisan bahagian perbincangan. Jadi kita go through satu persatu. Yang pertama, ini banyaklah rata-rata kalau pakcik pun buat dan bila pakcik menilai pun ramai orang buat. Kajian ini mendapati, sambunglah. So kajian ini mendapati secara banyaknya orang menulis begini. Tapi kita tak naklah dalam penulisan tesis kita, dalam disertasi kita atau projek kita, diulang-ulang benda yang sama, kajian ini mendapati. Jadi kan? Kajian ini mendapati, cuma tambah pula, kajian ini mendapati juga, selain itu kajian ini mendapati, sehubungan dengan itu kajian ini mendapati, tapi pusing-pusing balik dengan menukar perdana wacana, selain itu walau bagaimanapun, tambahan lagi, selain itu, jadi cuma tapi patah balik dia akan jadi kajian ini mendapati. Jadi itu pilihan yang pertama, tapi tak bolehlah bergantung kepada pernyataan ini untuk keseluruhan penulisan bahagian perbincangan. Yang kedua adalah hasil kajian ini tidak menunjukkan. Okay, kita ambil sebaliknya lah. Kadang-kadang bila kita menulis ataupun membuat satu penyelidikan ni, kadang-kadang kita tak dapat menjawab segala atau semua objektif persoalan kajian dan juga hipotesis. Kadang-kadang penemuan kita berbeza dengan apa yang kita rancang. Jadi hasil kajian ini tidak menunjukkan. Maksudnya sebaliknya lah, ataupun memang tidak menunjukkan. Kalau dalam statistik mungkin tidak signifikan, ataupun kita kata tidak menunjukkan hubungan dan sebagainya. Tapi ayat ni panjang sikit. Yang pertama tadi katakan kajian ini mendapati, tapi poin yang kedua ni hasil kajian ini tidak menunjukkan bahawa. Hasil kajian ini tidak menunjukkan bahawa titik-titik. Jadi kajian ini tidak menunjukkan bahawa, jadi kita sambunglah dengan ayat kita. Lepas tu kita pergi nombor 3. Satu hasil kajian yang penting ialah, ini bagus.
Jadi kita nak highlightkan sesuatu perkara supaya orang yang membaca, penilai dan juga supervisor memberi fokus pada ni, kerana statement ni sangat baik sebenarnya kan. Satu, hasil kajian yang penting ialah, jadi kita nak memberi audien melihat kepada apa yang kita nak kongsikan kan. Yang nombor 3 ni kita boleh juga menulis satu hasil kajian yang penting ialah, okey, nak tukar-tukar pun boleh juga. Satu hasil kajian yang selain daripada perkataan penting lah. Satu hasil kajian yang kritikal ialah, satu hasil kajian yang unik ialah, kita boleh tukarlah selain daripada perkataan penting dengan ikut konteks penyelidikan masing-masing. Dengan poin 3 adalah satu hasil kajian yang penting ialah, okey. Kita pergi nombor 4, panjang sikit penerangan dia. Okey, kita mulakan dengan pendek, lepas tu kita mulakan dengan tulisan yang panjang-panjang ya. Hasil kajian ini adalah konsisten. Okay, kita boleh tukar dengan perkataan lain, sama, bertepatan dan sebagainya kan. Hasil kajian ini adalah sama, hasil kajian ini adalah konsisten, hasil kajian ini adalah bertepatan dengan kajian Habibin 2021 yang mendapati bahawa, saya ulang balik, baca ulang balik. Hasil kajian ini konsisten dengan kajian Habibin 2021 yang mendapati bahawa, kalau tak nak guna perkataan mendapati pun boleh tukar dengan perkataan lain. Satu kajian Habibin 2021 yang menunjukkan bahawa ataupun menjelaskan bahawa, menemukan bahawa, boleh tukar-tukarlah kan. Hasil kajian ini konsisten tadi pun boleh tukar dengan perkataan sama dan lain-lain. Okey. Jadi nombor 4 ni adalah hasil kajian ini adalah konsisten dengan kajian, maksudnya kita compare dengan beberapa kajian lepas. Dalam kes ni Habibin 2021 yang menunjukkan atau mendapati bahawa. Okey. Kita pergi yang poin nombor 5. Okey, ini menarik. Dia sebab dia ada perdana wacana. Secara jelasnya, dapatan kajian ini menyerupai dengan beberapa kajian lain. Okey, cuma kat sini ada school of thought sikit. Bila cakap secara jelasnya, dapatan kajian ini menyerupai dengan beberapa kajian lain, kita kena sebut beberapa kajian tu siapa. Kalau sebut beberapa kajian, dia kena lebih daripada satu. Contohnya, secara jelasnya dapatan kajian ini menyerupai dengan beberapa kajian lain. Antaranya ataupun dengan beberapa kajian lain, kita buat bracket, kena letaklah Habibin 2021, Nurul 2020, kena letak Fazli 2019 yang mendapati bahawa ataupun dan sebagainya. Kat sini nak tambah okey, ayat ni sebenarnya ayat nombor 5 ni. Secara jelasnya dapatan kajian ini menyerupai dengan beberapa kajian lain. Okey, kena bincanglah lepas tu. Okey. Seterusnya poin nombor 6. Dapatan kajian ini adalah berbeza dengan kajian Fazli. Okey, tadi kalau ikut poin nombor 4 tadi, pakcik ada beritahu bahawa kajian ini adalah konsisten dengan kajian Habibin. Jadi macam mana pula kalau kita nak menulis, kalau kita kontradik berbeza. Yang sini, dapatan kajian ini adalah berbeza dengan kajian Fazli 2020. Yang mendapati bahawa, kat sini banyak pakcik gunakan mendapati lah. Kita boleh gunakan perkataan lain selain mendapati juga. Pakcik ulang balik, dapatan kajian ini adalah berbeza dengan kajian Fazli yang mendapati bahawa. Okey, yang kat sini lah baru ada penulisan ni yang dikatakan perbincangan. Kita cerita apa yang konsisten, apa yang sama, macam poin nombor 4 tadi. Poin nombor 6 pula cerita apa yang berbeza. Kemudian kita huraikanlah mendapati bahawa dan sebagainya. Jadi penulisan perbincangan ni ada turun naik dia, bukan yang sama saja, yang beza juga kita perbincangkan. Kita ada buat perbincangan dalam konteks yang sama dan beza. Kalau you ingat siri yang siri yang semalam 18 Ramadan memang pakcik tulis perbincangan aplikasi. Perbincangan aplikasi mampu untuk membezakan dan juga mensamakan dan juga membezakan. Jadi kat sini kita relate dalam penulisan penyataan. Okey, poin nombor 7, satu penjelasan yang munasabah bagi hasil kajian ini lah. Jadi keyword kat sini adalah munasabah. Maksudnya kat sini mungkin secara logical dia, secara rasional dia, boleh lah. Satu penjelasan yang rasional, satu penjelasan yang logik, satu penjelasan yang fizikal boleh tukar. Tak semestinya gunakan perkataan munasabah, boleh tukar perkataan logik, rasional, fizikal dan lain-lain. Satu penjelasan yang munasabah bagi hasil kajian ini ialah satu penjelasan yang praktikal, Satu penjelasan yang praktikal bagi hasil kajian ini ialah
satu penjelasan yang penting bagi hasil kajian ni ialah jadi boleh tukar-tukar Okey, poin nombor 8. Okey, adalah sukar untuk menjelaskan perkara ini. Ini best tetapi ia mungkin berkaitan dengan adalah sukar untuk menjelaskan perkara ini. Ataupun tukarlah perkara dengan adalah sukar untuk menjelaskan perkara ni, boleh spesifik tak apa. Kalau tengah bincangkan satu kajian tu atau persoalan, boleh letaklah persoalan tu adalah sukar untuk menjelaskan persoalan ini. Tetapi ia mungkin berkaitan dengan. Jadi kita boleh, kita tak ramai yang menggunakan ayat yang ke-8 ni lagi. Jadi boleh juga kita belajar macam mana nak menulis dalam bahagian perbincangan penyelidikan dengan memasukkan contoh-contoh ayat-ayat macam ni. Adalah sukar untuk menjelaskan perkara ini, tetapi ia mungkin berkaitan dengan jadi kita masuklah dengan kita punya fakta kita punya poin-poin, kita punya dapatan dan sebagainya. Okey, kita pergi yang ke-9. Dapatan kajian ini perlu diinterpretasi dengan berhati-hati. Okey, ini nak beritahu bahawa penerangan atau penjelasan kita, sama ada penjelasan umum atau penjelasan mendalam, bahawa perkara ini perlu difahami, dapatkan pemahaman, understanding ataupun meaningful, makna yang lebih baik. Jadi justru tu dapatan kajian ini ditulis kat sini, poin nombor 9 ni, dapatan kajian ini perlu diinterpretasi dengan berhati-hati kerana bukan apa, you punya penerangan tu nak dikupas satu persatu. Jadi sebab tu poin nombor 9 tu ditulis begini. Jadi kita boleh tambah baik, dapatan kajian ini diinterpretasi dengan, kalau tak nak guna hati-hati boleh tukar dengan perkataan lain. Dapatan kajian ini perlu diinterpretasi dengan satu persatu, dengan langkah demi langkah kerana kita boleh guna. Okey. Ayat yang ke-10, kajian ini penting sekurang-kurangnya dari 3 aspek. Okey, tadi kalau ingat poin nombor 3 tadi pakcik tulis satu hasil kajian yang penting ialah, okey, tapi yang poin yang ke-10 ni pakcik tulis kajian ini penting sekurang-kurangnya dari 3 aspek utama. Jadi pakcik pendetailkan sekurang-kurangnya 3 aspek utama. Dia extension macam poin nombor 3 tadi. Jadi pakcik ulang balik, kajian ini penting sekurang-kurangnya dari 3 aspek utama, iaitu, jadi kita tambahlah dengan ayat kita lah berdasarkan penyelidikan kita. Okey, ayat yang ke-11, bertentangan dengan jangkaan dapatan. Okey, jangkaan dapatan, bila sebut jangkaan dapatan tu kita dah cerita dalam bab 1 lagi. Kepentingan kajian, significance of research, significance of study. Bertentangan dengan jangkaan dapatan, kajian ini tidak mendapati hubungan yang signifikan. Kalau kualitatif boleh tukarlah. Bertentangan dengan jangkaan dapatan, maksudnya dekat bab 1, kajian ini tidak mendapati. Bertentangan dengan kajian lepas, atau bertentangan dengan dapatan kajian lepas, kajian ini tidak mendapati pun boleh. Jadi kita nak relatekan dengan literature review tukar sikit, bertentangan dengan jangkaan bertentangan dengan dapatan kajian lepas, kajian ini mendapati hubungan yang bla 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 bla. Okey, itu poin yang ke-11. Okey, yang terakhir, satu dapatan kajian di luar jangkaan ialah ini straightforward lah. Jadi kita menemukan sesuatu yang baharu dan sesuatu yang unik. Okey, kita straightforward boleh buat satu dapatan kajian di luar jangkaan ialah. Okey, jadi tambah-tambah lagi lah dengan fakta-fakta yang kita ambil. Okey, secara ringkas je, minta maaf pakcik cuma kongsi 12 semuanya. Jadi mungkin boleh dapatkan banyak lagi ayat-ayat. Jadi lepas ni kalau baca tesis, baca disertasi, baca projek, baca artikel jurnal, take note lah. Ini sebagai contoh kita bincang dalam konteks penyataan dalam menulis perbincangan. Jadi nak menulis mana-mana pun, buat literature review, method analisis bab 1, bila jumpa ayat-ayat yang best, jadi kita kumpul, kita himpun, jadi malah kita ada personal koleksi untuk kita himpunkan semua bahagian-bahagian. Ayat-ayat menulis bab 1, itu pun boleh pecah tu, ayat-ayat punya tak masalah, ayat-ayat significant of the study, ayat-ayat kepentingan kajian, ayat-ayat imitasi, ayat-ayat menulis teori, ayat-ayat menulis konstruk, ayat-ayat menulis statement bagi menjawab setiap persoalan atau objektif kajian, ayat-ayat menulis research design. Jadi kumpulkan supaya you ada satu koleksi, self koleksi lah, ataupun nak dikongsi nanti pun okey juga. Okey, jadi
belajar untuk menghimpun beberapa ayat. Kadang-kadang kita bila menulis, kadang-kadang macam pakcik ada sebut dulu, according to, menurut macam ni tadi, kajian ini mendapati, lagi kan kajian ini mendapati lagi, kajian ini mendapati juga, jadi berulang-ulang benda yang sama. Okey, dengan yang terhad ini pakcik mohon maaf kekurangan, kesalahan dan kesilapan mana-mana dalam menyampaikan ilmu, dalam menulis ataupun penyataan untuk menulis bahagian perbincangan dalam sebuah penyelidikan. Semoga mendapat manfaat. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang, untuk sesi yang akan datang, dah masuk 20 Ramadan. Semoga kita berjumpa lagi dalam slot-slot berikutnya. Okey, kita jumpa lagi dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.